Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Azaman Sulaiman. Channel yang akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan melalui beberapa segmen. Pada kesempatan ini saya ambil untuk mengucapkan selamat datang kepada kawan-kawan. Untuk siaran kali ini melalui segmen isu semasa, sudah pasti belajar terus soal politik. Saya akan berbicara mengenai Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini bergelar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Berjodoh, adakah orang pematang pauh merajuk dekat Anwar? Jom sama-sama kita ikuti kupasannya. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu intro channel dan penerangan ringkas mengenai channel ini bagi kawan-kawan yang baru singgah di sini. Jom kita. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan masih setia menemani saya di sini. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya berharap dan berdoa agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Semoga kita juga berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla dan dipermudahkan segala urusan kita baik untuk dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbil Alamin. Bagi kawan-kawan yang baru singgah di sini, channel ini akan membicarakan mengenai hitam dan putih kehidupan melalui beberapa segmen seperti isu semasa, sketsa kehidupan, seni dan budaya, my inside story dan lain-lain. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti citra politik ini. Jom kita. Jom kita ikuti kupasan adakah orang pematang pauh merajuk dekat Anwar. Kalau kita berbicara soal politik dan kita menyebut nama Datuk Seri Anwar Ibrahim, pasti kita akan kaitkan dengan pematang pauh. Begitu juga apabila kita bercakap mengenai politik pematang pauh, kita pasti ingat akan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adat kata Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pematang pauh begitu sinonim, bagaikan irama dan lagu sukar untuk dipisahkan. Apa tidaknya, pematang pauh adalah tapak politik beliau yang pertama, bermula pada tahun 1982 lagi. Melalui kursi Parlimen Pematang Pauh, Datuk Seri Anwar dapat pergi begitu jauh dalam politik. Dari ahli UMNO biasa sampai mencecah timbalan Presiden UMNO. Juga cuma dari ahli parlimen biasa boleh memanjat tangga politik sehingga timbalan Perdana Menteri. Suatu pencapaian yang cukup luar biasa. Bukan mudah sebagai ahli biasa UMNO dan ahli biasa parlimen boleh melangkah begitu jauh dengan begitu cepat. Kita akui keupayaan Datuk Seri Anwar. Mencapai kejayaan itu bukan semata-mata faktor kerusi parlimen itu saja. Datuk Seri Anwar memang seorang yang bijak dalam mengatur strategi. Seorang pemikir, punya roh perjuangan Islam yang cukup baik, tabah, sabar dan seorang pejuang tulen. Malah mempunyai keupayaan berpidato yang mampu menawan hati manusia yang berfikir apabila mendengarnya. Cuma mereka yang fanatik dengan fahaman politik lain tidak dapat menerimanya kerana mereka tidak mendengar dan
berfikir. Apabila Datuk Seri Anwar dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri, juga Timbalan Presiden UMNO, malah dikenakan berbagai dakwaan bagi orang yang rasional, tidak masuk akal, semata-mata hanya untuk mematikan kejayaan politik beliau. Kenapa dikatakan tidak masuk akal? Kerana pertuduhan liwat pertama 2-3 kali tempat pertuduhan dipindah kerana tarikh pertuduhan dibuat apartmen Tiwali Villa masih belum ada. Diyakini ramai orang biasa yang tidak pernah mengenali Datuk Seri Anwar secara dekat merasakan hayat politik beliau akan berakhir. Mungkin ada juga yang menyangka bahawa kerusi Parlimen Pematang Pauh juga akan hilang dari penguasaannya. Nampaknya keadaan itu tidak berlaku. Gerakan reformasi tajaan Datuk Seri Anwar terus hidup, malah kerusi Parlimen Pematang Pauh terus dikuasai oleh Datuk Seri Anwar melalui isteri kesayangan beliau, Datin Seri Dr. Wan Azizah. Dalam pilihan raya pertama setelah Datuk Seri Anwar dihumban ke dalam penjara dan pertama kali Datuk Seri Dr. Wan Azizah bertanding sebagai calon pilihan raya, Tun Dr. Mahathir telah menamakan Datuk Seri Dr. Ibrahim Saad, kini Tan Sri, bertanding di situ. Tan Sri Dr. Ibrahim Saad semasa Datuk Seri Anwar aktif dalam UMNO adalah orang kanannya dan pernah menjadi setiausaha politik beliau. Berkemungkinan Tun Dr. Mahathir mengharapkan penyokong Datuk Seri Anwar akan berkurangan dengan pencalonan Tan Sri Dr. Ibrahim Saad. Nampaknya perkiraan Tun Dr. Mahathir tidak menjadi kenyataan apabila Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang bertanding di kerusi Parlimen Pematang Pauh menggantikan Datuk Seri Anwar berjaya menewaskan Tan Sri Dr. Ibrahim Saad dengan majoriti 9,077 pada tahun 1999. Datin Sri Dr. Wan Azizah yang kelihatan lemah lembut dan bukannya seorang pejuang politik seperti suaminya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetap mampu mempertahankan kerusi Parlimen Pematang Pauh sebagai kubu kuat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seterusnya, Datin Sri Wan Azizah mampu mempertahankan kerusi Parlimen tersebut bagi penggal 2004 dan 2008 mengalahkan Ustaz Firdaus. Pada 31 Julai 2008, beliau meletakkan jawatan sebagai Ketua Pembangkang dan Ahli Parlimen Pematang Pauh bagi memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanding dalam pilihan raya kecil. Pada 1 April 2015, Anwar sekali lagi disabitkan bersalah di atas kesalahan melewat pembantu peribadinya Saiful Bukhari Azlan dan telah dihukum penjara selama 5 tahun. Ini menyebabkan beliau hilang kelayakan sebagai ahli parlimen dan ketua pembangkang. SPR telah menetapkan 7 Mei 2015 sebagai hari pengundian pilihan raya kecil Pematang Pauh 2015. Pada 8 Mei 2015, Wan Azizah kembali bertanding dan berjaya memenangi kursi tersebut dan beliau dilantik sebagai ketua pembangkang yang baru. Bagi menghadapi pilihan raya 2018, Datin Sri Dr. Wan Azizah memberikan laluan kepada anaknya Nurul Izzah
untuk bertanding di kursi Parlimen Pematang Pauh. Nurul Izzah berjaya mengekalkan penguasaan PKR dan keluarganya bagi kursi itu bagi parti itu sejak tahun 1998 lagi, apabila memenangi pilihan raya umum ke-14 dengan majoriti 15,668 undi. Nurul Izzah memperolehi 35,534 undi, mengalahkan calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Said yang memperoleh 19,866 undi, manakala Afnan Hamimi Taib Azamuddin dari PAS sebanyak 14,428. Namun, mengapa dalam PRU lepas, anak sulung Datuk Seri Anwar, Puteri Reformasi Nurul Izzah, gagal mempertahankan kerusi Parlimen Pematang Pauh? Adakah orang Pematang Pauh merajuk dekat Datuk Seri Anwar kerana tidak bertanding di Pematang Pauh? Nurul Izzah kalah dengan majoriti 5,272 undi di tangan calon PN dari PAS, Ustaz Muhammad Fawaz. Nurul Izzah memperoleh undi sebanyak 32,366 undi. Datuk Muhammad Zaidi yang mewakili UMNO BN mendapat 16,971 undi. Dan Ustaz Fawaz pula meraih 37,638 undi. Saya yakin ramai yang terkejut kerana Pematang Pauh adalah kubu kuat politik Datuk Seri Anwar. Bermula dari tahun 1982 hingga PRU lepas, lebih kurang 40 tahun. Pematang Pauh juga merupakan kubu kuat reformasi sejak PRU 1999 hingga tahun 2022. Lebih kurang 23 tahun tiba-tiba boleh terlepas begitu saja. Mungkin sebahagian orang Pematang Pauh merajuk kerana Datuk Seri Anwar telah ke Port Dickson, kemudian ke Tambun, tidak ke Pematang Pauh. Kita harap orang Pematang Pauh jangan merajuk. Nampaknya tuah Datuk Seri Anwar untuk bergelar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada di kerusi Tambun. Diyakini di mana Datuk Seri Anwar berada, beliau tetap ingat Pematang Pauh. Kini setelah bergelar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau tetap akan memberikan perhatian istimewa untuk Pematang Pauh. Dalam lautan sulung Datuk Seri Anwar setelah bergelar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Pulau Pinang, beliau telah menyatakan yang beliau tetap ingat Pematang Pauh. Beliau berkata tempat jatuh lagi dikenang. Beliau juga berazam akan menawan kembali Pematang Pauh. Kekalahan Nurul Izzah di samping ada penyokong Datuk Seri Anwar yang mungkin merajuk, mungkin Nurul Izzah kurang memberikan perhatian kepada orang Pematang Pauh. Dan diyakini Nurul Izzah gagal menarik perhatian golongan muda yang baru boleh mengundi. Golongan muda ini rata-ratanya tidak mengenali susuk tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam erti katanya sebenar. Sekiranya Datuk Seri Anwar, Nurul Izzah serta pejuang reformasi ingin menawan semula Pematang Pauh, maka dekatilah golongan muda. Dedahkanlah generasi muda dengan perjuangan panjang reformasi kepada mereka agar mereka faham akan erti perjuangan. Dirasakan peranan ini dapat digerakkan oleh Nurul Izzah.
kerana beliau masih agak muda, pasti dapat memahami hati nurani orang muda. Pastinya tugas ini perlu dibantu oleh Ketua Pemuda PKR Pusat, Adam Adli, Ketua Pemuda PKR Pulau Pinang dan Ketua Pemuda Cabang Pematang Pauh. Jangan terus terlena dibuai kenikmatan dengan berkuasa di negeri dan negara. Alhamdulillah, begitulah pembicaraan citra politik dalam segmen isu semasa kali ini. Pembicaraan politik di channel ini tidaklah sama dengan channel-channel politik lain. Di sini saya akan mengulas isu-isu politik dari persepsi saya berdasarkan pengalaman saya menjadi aktivis dan penulis politik dulu. Saya telah mengupas punca kegagalan mempertahankan kubu kuat reformasi oleh Puteri Reformasi Nurul Izzah. Kita juga tahu keazaman Datuk Seri Anwar ingin menawan kembali tapak gerakan reformasi ini. Kita juga telah memberikan saranan apa yang perlu dilakukan dalam usaha menawan kembali Pematang Pauh. Jangan biarkan bapa reformasi Datuk Seri Anwar menjadinya amat berhormat Perdana Menteri sedangkan tapak politiknya dibina lebih 40 tahun dan tapak reformasi lebih 20 tahun tergadai. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.